وعلى آله وصحبه ومن والاه نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وزفرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم انصر من نصر الدين واهزل من هزل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا يا رب العالمين. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama pada malam ini kita mulakan pertemuan kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita pada malam ini dan memilih kita daripada sekalian banyak manusia untuk sama-sama kita berada dalam majlis ibadat. Kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mempertemukan kita dalam majlis maksiat. Jadi oleh kerana itu muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam majlis ibadat, kerana padanya diberikan nasihat-nasihat agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita memulakan ulang kaji kita, sebagaimana biasa saya ingin menyeru, mengajak, menasihat mana-mana yang mendengar suara kita daripada surau di Taman Serai Setia ini yang belum lagi melaksanakan solat maghrib, tunai olehmu akan solat. Mungkin yang baru balik pasal malam, bawa balik ikan termenung, biar ikan tu termenung kat dia, biar dia termenung, kita jangan duduk termenung sama dengan dia. Kita tunaikan sembahyang, tuan-tuan, sebab sembahyang amalan yang pertama yang Allah Ta'ala nak hitung di akhirat kelak. Dan jika ada kelapangan masa, marilah sama-sama kita duduk, tuan-tuan, untuk kita mendengar. Sebab Nabi kata du'a liman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisata fatahlik. Kata Nabi SAW, jadilah kamu orang yang mengajar ilmu, ataupun orang yang menuntut ilmu, ataupun orang yang mendengar ilmu, ataupun orang yang suka kepada ilmu, dan jangan jadi orang yang kelima, apa pun dia tak mau. Fatahlik, kata Nabi, maka orang itu akan binasa. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di permulaan ulang kaji kita pada malam ini, suka saya nak ceritakan cerita apa? Tarikh tasyri', ya, sejarah pensyariatan yang berlaku di dalam bulan Zulqa'dah. Kita sekarang berada dalam bulan Zulqa'dah, dan dalam bulan Zulqa'dah ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada tahun ke-6 daripada hijrah Nabi SAW, setelah, kalau kita ikut sirah Nabi SAW, tahun ke-5 berlaku peperangan Ahzab, dan tahun ke-6 ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, Nabi SAW satu hari bulan Zulqa'dah, Nabi keluar bersama dengan 1,400 orang
para sahabat menuju ke Mekah untuk menunaikan umrah. Kalau di dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin karangan Syekh Mustafa Abdul Rahman, ringkasan daripada kitab Nurul Yaqin, disebutkan bahawasanya pada tahun ke-5 Hijrah Nabi SAW bermimpi menziarahi dan juga mengunjungi Baitullahil Haram serta sanak saudara dan sahabat handai dia yang masih lagi ada di Mekah. Rasa rindu Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk Nabi SAW melaksanakan umrah ziarah pada tahun ke-6 daripada hijrah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, Nabi pun mengumpulkan para sahabat dia, dan isteri dia yang ikut bersama dengan dia ialah Ummu Salamah. Nabi SAW keluar bersama dengan 1,400 orang. Kemudian mereka sampai di Bir Ali, bermiqatlah mereka di situ pakai pakaian ihram. Kemudian Nabi bertolaklah ke Mekah, tuan-tuan. Setelah 5 tahun Nabi hijrah, masuk tahun ke-6, Nabi nak balik dan tengok kampung halaman dia. Tuan-tuan, kita kalau setahun sekali tak balik pun merasa rindu dah, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi keluar 1,400 orang yang ikut dengan dia menuju ke Mekah. Dan di pertengahan jalan, Nabi dapat berita, kata orang musyrikin dah tahu kata Nabi nak pergi. Jadi mereka mengadakan sekatan, di mana di jalan biasa sebagaimana jalan yang dilalui oleh orang kebanyakan untuk menuju ke Mekah. Dalam riwayat mengatakan jalan biasa ialah jalan yang melalui kawasan Tan'im. Kalau kita pergi ke Mekah, tuan-tuan, tempat miqat umrah paling dekat Tan'im kita pergi kat situ, ada satu masjid, nama dia Masjid Aisyah, tuan-tuan. Kemudian di tepi jalan ada tembok batu. Ada tembok batu. Dia tulis di situ Bidayah Al-Haram, permulaan tanah haram. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi dapat tahu kata musyrikin Mekah duk tunggu. Jadi Nabi alihkan sikit perjalanan dia daripada melalui jalan biasa ke kanan sampailah Nabi SAW dan para sahabat di suatu kawasan, satu daerah yang nama dia Shumaishi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila sampai di situ, satu perkampungan yang nama dia Hudaybiyah. Siapa yang biasa pergi Mekah tentu dah biasa pergi ke Hudaybiyah. Selalu orang bawa pergi melawat ladang unta dulu, minum susu unta dulu, lepas tu barulah pergi Hudaybiyah, kan? Pergi niat ihram umrah di sana. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sampai di kawasan Hudaybiyah ni, ada satu mata air yang air dia sedikit, tempat takungan air. 1,400 orang sahabat minum air tu habis, tuan-tuan. Mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, air habis dah ni, nak buat ke mana? Nabi buka tempat simpan anak panah, Nabi bagi, pi cucuk, kukut, ayat keluar. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, takdir Allah, ayat keluar sungguh. Tempat mereka minum tu ayat yang kering, ayat keluar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, suka saya nak ingatkan bulan Zulqa'dah ni. Kenapa Nabi keluar bulan Zulqa'dah? Sebab bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, 3 bulan yang berturut-turut, dan 1 bulan yakni bulan Rejab di antara bulan Jumadil Ukhra dan juga bulan Sya'ban, yakni bulan Rejab adalah bulan-bulan haram berperang. Bagi orang Islam tak boleh perang pada masa tu. Bulan-bulan haram maksudnya haram berperang, tuan-tuan. Lah ni dia tak kira bulan apa pun, dia nak tembak, dia tembak, tuan-tuan. Tapi memang masyarakat Arab jahiliah pun, sejak dulu kala adat mereka, kalau 4 bulan ni bulan haram, mereka tak berperang, mereka tak perang.
Jadi Nabi keluar tu nak menuju ke Hudaybiyah, Nabi tak bawa apa-apa senjata perang. Tak bawa apa-apa senjata perang. Yang Nabi bawa ialah senjata yang bersarung. Guna kukutlah dalam perjalanan tu ada penghalang binatang buas ke apa ke untuk menghalang perjalanan mereka nak halau, gunalah. Tapi senjata biasa yang digunakan untuk perang Nabi tak bawa. Nabi bawa pisau, parang untuk menyembelih. Itu saja tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab bulan haram perang Nabi pilah. Rasa selamat bila pi sebab bulan haram perang. Bila sampai kat sana tuan-tuan dah selesai dah, duduk buat khemah, kemudian Nabi hantar Osman pi meninjau tengok. Maka Sayyidina Osman pun pi masuk meninjau. Akhirnya Sayyidina Osman ditahan selama 3 hari tuan-tuan. 3 hari ditahan. Kemudian Nabi dapat berita kabar angin, orang yang lalu kot tu, Abang kata, kami ada dengar juga lah, kan, ada Osman masuk, tapi dengar cerita dia kena berontak ke kena bunuh apa agak. Bila dapat kabar angin kata Sayyidina Osman ni nak dibunuh ataupun dibunuh, maka para sahabat pun berbai'ah untuk apa yang terjadi, walaupun terpaksa menggadaikan nyawa mereka tetap bersama dengan Nabi SAW untuk menjaga memelihara Islam. Tuan-tuan, bai'ah ni dinamakan bai'atul ridwan. Bai'ah ni diadakan di bawah sebatang pokok di Hudaybiyah, juga dinamakan bai'ah sajarah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa yang berlaku selepas tu, Sayyidina Osman dibebaskan. Yang ikut bersama dengan dia seorang wakil daripada musyrikin yang bernama Suhail bin Amru. Ikut. Kemudian daripada situlah diadakan perbincangan. Daripada perbincangan ini timbullah ataupun terjadilah perjanjian Hudaybiyah ataupun dinamakan Suluh Hudaybiyah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di antara tuntutan ataupun perkara yang terdapat dalam perjanjian Hudaybiyah ni, yang pertama ialah gencatan senjata 10 tahun. 10 tahun tak boleh perang antara orang Islam Madinah dengan musyrikin Mekah. 10 tahun tak boleh perang. Kemudian juga termasuk dalam perjanjian atau Suluh Hudaybiyah ini ialah tahun tu Nabi dan juga orang-orang Islam yang lain seramai 1,400 orang tu tak boleh masuk. Balik dulu, tahun depan kena main pula. Tahun depan baru boleh main pula. Kemudian termasuk juga dalam perjanjian tu, kalau mana-mana orang Mekah yang pi ke Madinah, hendaklah dihantar pulang. Dan orang Madinah yang pi ke Mekah tidak dihantar pulang. Dan juga di antara pihak musyrikin Mekah dan juga muslimin di Madinah tak boleh berpakat dengan mana-mana puak untuk berperang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi kata aku setuju sangatlah. Para sahabat ada yang tak apa setuju, kata ini nampak macam menyebelahi sebelah pihak tu, kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi tunjuk Sayyidina Ali suruh tulis perjanjian tu. Tulislah dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian ini di antara Muhammad Rasulullah mewakili orang-orang Madinah dan juga Suhail bin Amru mewakili orang-orang Mekah. Selesai tulis semua perjanjian tu, kemudian Suhail baca. Wakil musyrikin baca. Dia baca, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata pasal apa tulis perkataan Rahman Rahim ni, dia kata dia tak apa setuju lah. Dia kata kalau aku terima ni, ini berhala-berhala aku nak kata apa, kan? Mereka sembah berhala. Apalah aku percaya kepada Allah, maka sembah berhala. Kemudian Sayyidina Ali tanya Rasulullah macam mana. Rasulullah kata tak apa, padam, tak ada masalah, kan? Allah itu memang sifat dia Rahman Rahim.
Ya, satu perkataan merangkumi semuanya. Padam lah, tak ada masalah. Kemudian baca perjanjian ini di antara Muhammad Rasulullah mewakili Madinah dan Suhail bin Amru mewakili penduduk Mekah. Dia kata aku tak setuju Muhammad Rasulullah tukar kepada Muhammad bin Abdullah. Sina Ali kata tadi tukar dah, ni nak tukar lagi. Tadi padam dah, ni nak padam lagi. Dia kata, Suhail kata, kalau kami terima Muhammad ni sebagai utusan Allah, maka tak payahlah duk ada perjanjian ni. Tak payahlah kita berperang, tak payahlah kita nak genjatan senjata apa semua. Aku tak mau padam, dia kata. Sayyidina Ali kata aku tak mau padam. Rasulullah tanya tang mana tu perkataan tu. Sayyidina Ali tunjuk Nabi padam dengan tangan dia sendiri. Tukar kepada Muhammad bin Abdullah. Tak ada masalah. Orang yang sama, Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah adalah orang yang sama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tukar pi lagu mana, Islam situlah. Tukar pi lagu mana pun, Islam situlah. Selesai tanda tangan apa semua, dah termeterai perjanjian ni tuan-tuan. Nabi pun mengarahkan para sahabat, ni persyariatan ni tuan-tuan. Nabi kata hendaklah kamu sembelih binatang ternak yang kamu bawa sebagai dam, kemudian berguntinglah dan bercukurlah sebagai tanda tahallul. Tanggalkan pakaian. Kita balik ke Madinah, kemudian tahun depan kita main pula. Sahabat semua sengah. Nabi masuk khemah dia. Ummu Salamah tanya awak ni. Dia kata sahabat semua sengah. Ummu Salamah kata kalau engkau buat dulu, tentulah mereka akan buat. Sebab mereka tak buat apa yang Nabi mereka buat. Nabi keluar, Nabi sembelih tuan-tuan, bayar dam sebagai penyempurnaan. Pada tahun tu tak boleh masuk, tersekat, kemudian bercukur dan tahallul tuan-tuan. Ini syariat. Kalau kita tersekat tak boleh masuk. Tahun tu musyrikin tak bagi visa. Lepas tak keluar visa. Tahun depan kena main pula. Tu dia tuan-tuan. Pakai ihram dah ni, nampak macam mana? Bayar dam ihsar. Dam ihsar tuan-tuan. Dengan cara sembelih kambing, gunting, kemudian tahallul lah tuan-tuan, pakai pakaian biasa. Lepas Nabi buat, semua sahabat buat tuan-tuan. Kemudian Sayyidina Umar tak puas hati jugalah. Dia main tanya Nabi. Sampai akhirnya Rasulullah SAW ni ringkas cerita tuan-tuan. Allah Ta'ala turunkan ayat inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami bukakan bagi kamu pembukaan yang nyata, yakni kemenangan kelak. Apabila turun ayat tu, dia kata apakah ini jalan ke arah kemenangan? Ya, maka kata Rasulullah SAW, barulah dia tenang. Sungguh tuan-tuan, tahun ke-7 Hijrah, Nabi mengerjakan umrah qada. Tahun ke-8 Fathul Makkah. Setelah apa? Musyrikin Makkah melanggar perjanjian. Mereka telah membantu Bani Bakr. Bani Bakr ni adalah satu puak yang bertengkar ataupun bergaduh, yang tak sehaluan dengan Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni adalah sekutu ataupun yang mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW dan juga orang-orang Islam Madinah. Bani Bakr di mereka side belah musyrikin. Jadi musyrikin pun pergi serang Bani Khuza'ah. Bila Nabi dapat tahu pada bulan Ramadan, menurut riwayat 10 Ramadan, ada riwayat yang kata 17 Ramadan, tapi berlaku dalam bulan Ramadan, Nabi berangkat dengan para sahabat sampai di Madinah, sampai di Mekah. Nabi pasang guna pi malam besar-besar. Tengok orang-orang musyrikin yang ada di Mekah tu tuan-tuan, tengok tu dia punya ramai-ramai. Maka Nabi masuk, sebelum masuk Nabi pun menyampaikan ucapan, siapa masuk rumah Abu Sufyan dia selamat, siapa masuk Masjidil Haram dia selamat, siapa yang duduk dalam rumah diam-diam dia selamat.
maka Nabi masuk dapat membebaskan kota Mekah, Fathul Makkah, dalam bulan Ramadan tahun ke-8 daripada hijrah. Dan pembebasan kota Mekah ini maka menandakan bahawasanya kemenangan kepada Islam. Islam dapat memerdekakan kota Mekah daripada musyrikin jahiliyah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini di antara tarikh tasyri', ya, sejarah pensyariatan, sejarah, ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga disyariatkan ibadat umrah, dan juga bagaimana kalau tersekat nak masuk ke Mekah tak boleh untuk mengerjakan umrah, sedangkan kita telah berihram, tuan-tuan, ya. Jadi itu cara dia, cara untuk melaksanakan perintah-perintah dalam syariat Islam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu muqaddimah kita. Sebagaimana biasa kita menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam karangan Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawi. Kita sampai kepada bab khamar adalah penyakit bukan ubat. Apa dia khamar? Khamar tu adalah arak. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dah bahas bab ni pada kuliah-kuliah kita yang lalu ataupun ulang kaji kita yang lalu, ya, masuk dalam bab arak ni, ya. Kita sampailah pada arak itu penyakit bukan ubat. Boleh tak arak tu kita buat ubat? Boleh tak arak tu kita buat ubat? Kalau yang betul ubat kecil manis kan? Ubat kecil manis orang kata, tapi tak tahu, tak pernah cuba kan. Orang yang kecil manis dia kata sungguh kan. Tapi tak banyak, dia kata tak banyak. Ayam ni tu dia kan. Kita tengok ayam tu bukan dia kuning kan, naik hijau kan. Ada kata campur dengan ubat nyamuk ni, campur ubat nyamuk, campur racun, tu bukan dia ubat dah. Campur dengan racun jadi racun dah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok nah. Qala musannif rahimahullah, dengan nas-nas yang jelas, maka Islam dengan gigih untuk membenteras arak dan menjauhkan umat Islam dari arak, serta dibuatnya satu pagar antara umat Islam dan arak itu. Tidak ada satu pun pintu yang terbuka, betapapun sempitnya pintu itu buat meraihnya. Tidak seorang Islam pun yang diperkenankan minum arak walaupun hanya sedikit. Ya, arak ni walaupun sedikit haram hukum dia. Setitik haram, tetap haram. Tuan-tuan, tidak juga diperkenankan untuk menjual, membeli, menghadiahkan atau membuatnya. Haram bukan setakat minum, haram sampai buat dia pun tak boleh. Ya, hang kerja apa? Kerja buat arak tak boleh, kerja kelang arak tak boleh, jaga kelang arak pun tak boleh. Nah, jaga kelang arak pun tak boleh. Terima duit orang main bayar, orang main beli. Ya, kita bukan minum, kita jual pun tak boleh, haram hukum dia. Nah, 10 perkara hari tu kita dah bahas dah, habis-habisan tuan-tuan. Nah, tapi kalau orang kerja 7-Eleven, kerja Tesco, kan? Kerja di mana lagi? Econsave, kerja di Apollo, kan? Apollo kan tahu? Tahu kan? Kita tahu lah, kerja Apollo pun tak boleh kau Ustaz. Dah kerja di hypermarket, hypermarket Apollo ada je arak. 7-Eleven ada jual arak. Maka hukum mengambil duit daripada orang yang beli arak tu, hukum dia haram. Tapi gaji dia harus. Gaji tak apa, tapi perbuatan ambil duit tu. Orang yang beli arak mai, kita scan, tik, dia keluar berapa? RM4.5. RM4.5. Berapa lah kan? Ada yang mengaku kata, masuk kata tak pernah belilah kan. Kalau mengaku kata bukan RM4.5 Ustaz, RM4.7. Tu biasa lah tu kan. Jadi tuan-tuan, ya, dia scan tu dia ambil duit, maka hukumnya adalah haram perbuatan tu. Gaji dia lain, gaji lain pula tuan-tuan. Iklan tu lah, tukar iklan tak boleh. Tukar iklan tak boleh, ya. Haram hukum dia.
Di samping itu tidak pula diperkenankan menyimpan di tokonya. Tokonya maksudnya di kedainya atau di rumahnya. Juga tidak boleh kita simpan arak tu di rumah atau di kedai kita. Termasuk juga dilarang menghidangkan arak dalam perayaan-perayaan pun tak boleh juga, baik kepada orang Islam ataupun kepada orang lain. Juga dilarang mencampurkan arak pada makanan ataupun minuman. Yang ni kadang-kadang kita tak tahu. Kalau kita tengok TV ada satu rancangan masakan daripada Cina, dia nak buat kek, nak bagi naik elok tu, dia campur dengan wine sikit, dia campur dengan arak sikit, tuan-tuan. Kadang-kadang kita pergi makan di hotel-hotel, kita bukan tahu. Kita bukan tahu, ada kita pergi tanya ada sijil halal ke tak. Payah kita nak tanya, tuan-tuan. Payah kita nak tanya. Macam tu juga minyak nyok. Minyak nyok, kita tak tahu minyak nyok hak kadang-kadang hak jual di hak murah tu, hak jual paket-paket tu, tuan-tuan, mai daripada mana-mana dapur tu depa himpun. Lah ni kita tengok ada satu lori tangki. Dia pergi kedai-kedai kan, restoran-restoran, hotel-hotel, dia ambil minyak yang telah digunakan, kemudian dia sedut masuk dalam tangki dia. Balik dia proses pula, kemudian dia buat paket-paket, tuan-tuan. Dia buat paket-paket. Baru-baru ni kami panggil apa nama Ustaz Faizal bahagian halal. Dulu dia duduk bahagian penguatkuasa, duduk tangkap orang haluat. Lah ni dia duduk bahagian halal haram, duduk bahagian haram lah, halal dan haram, bahagian halal lah, tuan-tuan. Jakim dia mai, dia bagi taklimat, dia kata mana-mana kantin sekolah kadang-kala tu kan, buat catering, kemudian masak di asrama kan, ataupun buat apa nama jualan harian di kantin, guna minyak yang murah. Dia kata guna minyak yang murah. Dia kata saya takut minyak tu kita tak tahu, kita beli hak murah, hak paket tu, dia mai daripada mana-mana dapur. Tak kira dapur restoran Cina ke, dapur restoran mana pun, dia tak tahu. Kita pun tak tahu. Hak tukang jual tu tak tahu, hak kita beli pun tak tahu. Tak tahu macam mana, Ustaz? Tak tahu tak apa, tapi berhati-hati ya. Kan? Berhati-hati ya. Kita tengok banyaklah ni duk kutip. Kemudian minyak masak tu dijual dengan harga yang murah. Sebab tu kita belilah di rumah kita nak makan, kita beli hak mahal sikit tak apa. Beli bukan nak kempen. Saya kata Ustaz ni tolong kempen apa dah. Bukan tolong kempen apa nama iklan apa syarikat minyak nyok yang apa Bumi Putra Islam, tapi kita nak abang kata berhati-hati. Macam tu juga dia kata di mana supermarket jual hati ayam, pedai ayam dan juga ayam-ayam yang potong. Ayam potong contohnya ayam paha-paha saja, kepak-kepak saja. Dada jaranglah. Yang adalah kepak dengan paha banyak. Kan? Jadi nak jual di kantin sekolah, pergi beli hak jenis tu, dia kata tak tahu ayam tu kadang-kala pemborong ni dia pukul rata. Dia pukul rata. Dia kira hati ayam ni halal. Halal kan? Hati ayam halal. Halal. Tapi kalau ayam tu tak sembelih, hati dia pun jadi haram. Hati ayam. Mai kot mana? Kita tak tahu. Kadang-kadang dia jual cenongging ayam saja kan. Cenongging ayam saja. Kadang-kadang dia jual hati aja ayam saja. Kalau ambil daripada pembekal Muslim yang betul, tak apa, dia kata tak ada masalah. Tu dia. Tengok tempat tu pakai tukang sembelih tu, dia pakai seluar pendek lah. Pakai seluar pendek lah. Islam pakai seluar pendek lah sembelih. Sah lah. Tapi kita di rumah ni nak sembelih ayam lah, pegang rak tu, bagi kemas-kemas pakai elok-elok, hadap kiblat tak hadap kiblat takut tak sah. Sembelih potong tu dengan pisau tu, asah betul-betul tu kan, bagi tajam betul-betul tu sembelih di rumah. Hal tu kita tak tahu. Tu dia cukup bahaya.
Selagi dia mai, dia sembelih sendiri. Dia sembelih sendiri. Tengok acor sembelih sendiri, dia kata tak ada apa ni, halal punya boleh makan. Tu haji mai, ustaz mai, dia baca dah, tolong baca satu lori ni, kami waktu kami sembelih dah. Dia kan. Senang lalu tu. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, hati-hati dalam bab makan di hotel. Memang dia guna wine. Apa lagi kalau makan western food. Western food, kalau kita tengok cara dia buat betul-betul punya, daging tu dia bukan berapa masak sangat, masak di luar, dalam bila kita potong dia merah. Memang makanan western food ni dia panggil apa, stick kan, beef stick. Biasa makan dia tahu kan, bila kita potong di luar lembut kan, dalam tu dia ada merah-merah sikit, tu sedap. Tu sedap. Dia nak bagi masak di luar tu macam mana? Dia siram wine. Tengah-tengah bakar tu dia siram, punya lah. Lepas tu dia gali. Ustaz tahu mana? Tengok TV. Tengok YouTube. Tengok YouTube cara dia buat tu mana. Dia pun bubuk wine. Lepas tu rasa dia masam-masam sikit. Jadi kita tukar. Kalau hak orang Islamnya tukar daripada buah wine, dia buah apa? Dia buah tukar kadang-kadang dia buah tukar. Tak kira lah tukar apple ke, tukar tak apalah. Ataupun dia bubuh apa, lemon, ayak limau. Lemon tu dia perah-perah campur dengan ayak limau. Tak apa. Nak bagi rasa masam-masam sikit. Tapi kalau kita pergi, kita makan rasa lain macam, lepas makan tu sembang rabung tu kacau tu lah. Tu dia. Tapi kadang-kadang kita tak tahu Kita tak tahu. Dah kita pergi cek dapur. Kita pergi cek dapur halal dengan dapur haram. Ada? Tak ada. Tak ada. Jarang sangat. Kalau macam tu ustaz apa tu? Semua tak boleh makan, tapi hotel semua tak boleh makan. Tapi tengok biasanya kalau kita buka website, dia akan ada dapat sijil halal ataupun tidak. Kalau mereka tipu, tu kerja mereka. Kita nak tahu kata dia tipu ke tak. Kalau kita sahih kata dia menipu, rasa nak makan lah. Baik, tinggal ada satu segi yang sering oleh sementara orang ditanyakan, iaitu tentang arak dipakai untuk berubat. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah menjawab kepada orang yang bertanya tentang hukum arak. Lantas Nabi menjawab, dilarang. Kata laki-laki itu kemudian, innama nasa'uha liddawa. Kami hanya pakai untuk berubat. Innama nasna'uha liddawa. Kami hanya pakai untuk berubat. Dia tulis Melayu, payah sikit nak baca. Maka jawab Nabi selanjutnya,